kes penderaan di kalangan kanak-kanak di Malaysia kian meningkat. Namun, apakah persepsi masyarakat terhadap isu tersebut? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami Dr. Muhammad Rilizam selaku pensyarah bagi subjek CTU 555 Hubungan Etnik. Video ini akan mengupas lebih lanjut tentang tugasan laporan kami yang bertajuk Persepsi Masyarakat Terhadap Kes Penderaan Kanak-kanak di Malaysia. Berikut adalah senarai nama kumpulan kami. Assalamualaikum sir, my name is Nur Natasha binti Azman. Saya akan terangkan pengenalan isu tentang kes penderaan kanak-kanak. Anak adalah anugerah yang diberikan daripada Allah SWT. Tanggungjawab yang diamanahkan kepada ibu bapa adalah berat dalam membentuk pribadi anak yang mulia. Tetapi ada juga segelintir keluarga yang mensia-siakan amanah ini. Contoh kita berkaitan dengan masalah keganasan rumah tangga. Penderaan kanak-kanak juga dikatakan sebagai fakta yang tersembunyi kerana ia dianggap sebagai sesuatu yang sama rata. Masalah penderaan kanak-kanak ini dikatakan sebagai masalah peribadi yang berkaitan dan situasi yang melibatkan penderaan kanak-kanak terdiri daripada golongan penjaga, datuk nenek, jiran ataupun orang yang menjaganya. Penderaan kanak-kanak adalah bukan isu baru di Malaysia, tetapi isu ini menjadi isu yang hangat di Malaysia. Kalau kita ada baca surat khabar ke, dengar radio ke, baca berita, social media ke, kita akan tahu yang isu ni sentiasa meningkat di Malaysia. Anak-anak adalah anugerah yang sangat berharga. Penderaan kanak-kanak bermaksud satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, tindakan zalim dilakukan terhadap golongan kanak-kanak. Biasanya diiktirafkan kepada budak-budak yang bawah umur 18 tahun. Penderaan dari segi fizikal ialah penderaan yang meninggalkan kesan di tubuh seperti luka, parut, lebam akibat dipukul atau dikenakan benda-benda panas. Mangsa akan mengalami tekanan jiwa, emosi tak stabil, mental ataupun pemeriksaan diorang tak ikut macam budak-budak normal lah. Kalau kita dengar penderaan yang jadi macam gitu, biasanya penderaan itu dikategorikan sebagai tidak berhati-hati kerana terdapat antara penderaan yang macam gitu biasanya ialah ibu bapa kandung kepada mangsa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nazra binti Alias. Kajian yang bertajuk Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Penderaan Kanak-kanak di Malaysia ini dijalankan bagi mencapai objektif yang berikut. Yang pertama, untuk menganalisis faktor-faktor utama berlakunya penderaan di kalangan kanak-kanak di Malaysia. Yang kedua, untuk mengkaji persepsi dan tahap kepekaan masyarakat Malaysia mengenai kes penderaan yang berlaku di kalangan kanak-kanak. Kajian literatur bagi faktor berlakunya penderaan ialah yang pertama, masalah konflik dan keganasan rumah tangga. Menurut Wilson 1991, situasi yang melibatkan penderaan kanak-kanak yang terdiri daripada golongan yang paling dekat dan mempunyai hubungan yang rapat serta dikenali oleh kanak-kanak seperti ibu bapa, penjaga, datuk, jiran, bapa tiri dan sebagainya. Yang kedua, permasalahan ekonomi keluarga. Merujuk peningkatan harga barang dan pembayaran kos-kos serta kehilangan pekerjaan yang tertentu merupakan permasalahan yang memberi kesan negatif sedikit sebanyak dalam rumah tangga. Faktor kemiskinan sesuatu keluarga itu sendiri disebabkan kesusahan, kesempitan dan kepayahan yang terjadi dengan menimbulkan tekanan kepada ibu bapa secara langsung dan mewujudkan kecuaian malah pengabaian ibu bapa atau ahli keluarga mereka terhadap kanak-kanak itu. Mereka juga akan secara sendiri tergamak melepaskan tanggungjawab anak-anaknya ke dalam keadaan tidak terjaga dan kelaparan setiap masa di bawah jagaan mereka seperti yang dinyatakan oleh Clevens 2000. Nombor 3, trauma didera yang dialami oleh ibu bapa. Menurut Norimir Muhammad Hair 2012, faktor ini membuatkan mereka merasa ingin memukul anak-anak mereka sehingga melakukan penderaan atau kecederaan tanpa mereka sedari kepada anak-anak tersebut. Nombor 4, individu yang menagih dadah iaitu ibu bapa mereka sendiri juga akan menyebabkan berlakunya penderaan. Perkara ini berpunca apabila seseorang individu itu menjadi tidak waras atau hilang pertimbangan selepas mengambil dadah atau minuman alkohol secara berlebihan. Individu yang mempunyai personaliti agresif ini didapati tahap keagresifan semasa mabuk adalah lebih rendah berbanding semasa mereka tidak mabuk, seperti yang dinyatakan oleh Baron and Brain 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Sharifah Maya Putri binti Said Yahya. Saya akan menerangkan berkaitan kajian literature, persepsi masyarakat, golongan yang prihatin dan peka berdasarkan Anita 1993. Golongan yang prihatin terhadap masalah penderaan kanak-kanak yang didera. Ini adalah kerana terdapatnya kesedaran yang meningkat daripada golongan ini terhadap kebajikan kanak-kanak itu dengan menyediakan kemudahan untuk kanak-kanak dengan melibatkan diri dalam pertubuhan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan kebajikan mereka. Dalam hal ini, pengurangan kes-kes penderaan kanak-kanak juga dikaitkan dengan kesedaran di kalangan masyarakat dalam melakukan kes penderaan kanak-kanak seperti yang dinyatakan oleh Anita 1993. Seperti itu, semakin meningkat adalah berkaitan dengan kesedaran orang ramai terhadap isu penderaan kanak-kanak. Ini akan mendorong mereka untuk melakukan kes penderaan yang berlaku di sekitar mereka. Kenyataan ini disokong oleh Hamzah 1995 yang berpendapat bahawa peningkatan kepada wujudnya penderaan kanak-kanak adalah disebabkan oleh peningkatan kesedaran masyarakat yang menyebabkan mereka berasa bertanggungjawab untuk melakukan kes penderaan kepada pihak berkuasa. Muhammad Hassan 1993 juga menyatakan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap isu penderaan kanak-kanak ini mempunyai hubungan dengan tindakan yang diajukan oleh kerajaan. Sebagai contoh, kemudahan talian teledera yang memudahkan orang ramai untuk melakukan kes penderaan yang berlaku di sekeliling mereka. Dalam usaha membendung kes penderaan kanak-kanak, semua pihak terutamanya badan berautoriti haruslah bekerjasama dan berganding bahu bagi mengelakkan angka kes penderaan ini daripada terus meningkat. Dari segi aspek undang-undang, tidak dinafikan penguatkuasaan undang-undang terhadap pendera semakin tegas dan dalam memelihara dan mempertahankan hak kanak-kanak pada masa kini dengan mewujudkan mahkamah jenayah khas untuk membenteras kes penderaan kanak-kanak adalah salah satu usaha yang wajar dipuji. Walau bagaimanapun, masih banyak perkara yang penambahbaikan yang perlu dilakukan, terutamanya berkaitan garis panduan khas untuk pengendalian kes atau prosedur operasi dalam proses pendakwaan serta pembicaraan dan penghakiman kes seperti yang dinyatakan Nur Arza 2017. Dari segi hal komunikasi dan media massa, medium ini perlu dimanfaatkan oleh pihak bertanggungjawab dengan meneruskan kempen kesedaran terhadap masalah penderaan kanak-kanak yang semakin meningkat tanpa mengira musim tertentu dan medium tertentu sahaja, seperti yang dinyatakan oleh Nur Muhammad 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salihah binti Ihsan Ahmad. Saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Okey, untuk kajian ini kami menggunakan dua kaedah iaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk kuantitatif, kami menggunakan dan kami menyediakan borang soal sidik yang mempunyai 3 bahagian iaitu bahagian A demografik responden, nombor 2 ataupun bahagian B ialah tentang faktor berlakunya kes penderaan di kalangan kanak-kanak dan bahagian C ialah persepsi atau tahap kepekaan masyarakat terhadap isu tersebut. Kami telah mengedarkan borang tersebut dengan menggunakan Google Form dan kami edarkan secara rawak kepada 31 orang responden yang terdiri daripada orang awam. Kedua, kami menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah rujukan. Kami telah merujuk beberapa artikel dan jurnal untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat untuk kajian kami. Dapatan kajian bagi bahagian A iaitu demografi responden, seramai 31 orang responden telah menjawab soal selidik ini secara rawak yang terdiri daripada masyarakat Malaysia. Yang pertama, jantina responden. Berdasarkan hasil dapatan kajian ini, yang ditunjukkan responden perempuan mewakili majoriti kumpulan responden iaitu seramai 24 orang dengan kadar peratusan sebanyak 77.4%. Manakala responden jantina lelaki mewakili 22.6% dan seramai 7 orang. Ini menunjukkan kajian ini melibatkan golongan wanita lebih ramai daripada golongan lelaki. Yang kedua, umur responden. Seramai 27 orang responden mewakili 87.1% adalah terdiri daripada responden 21 tahun hingga 30 tahun. Manakala responden yang berumur daripada 31 tahun hingga 40 tahun seramai 3 orang iaitu 9.7%. Seterusnya, satu orang mewakili kadar peratusan 3.2% ialah responden yang berumur 41 tahun hingga 50 tahun. Manakala tiada responden yang berumur 50 tahun dan ke atas yang diambil untuk persempelan.
Maka ini menunjukkan bahawa kumpulan responden yang besar atau majoriti ialah responden yang dalam lingkungan umur 21 tahun hingga 30 tahun, iaitu golongan remaja atau belia. Berdasarkan dapatan kajian bagi bangsa responden, seramai 31 orang jumlah keseluruhan responden yang merupakan jumlah kaum Melayu yang menjawab soal selidik secara majoriti. Justru itu, kebanyakan kaum Melayu yang banyak menjawab soal selidik ini yang diedarkan secara rawak. Manakala bagi pekerjaan responden, dapatan kajian menunjukkan seramai 4 orang sebanyak kadar peratusan 12.9% ialah responden yang bekerja dalam sektor kerajaan. Manakala populasi majoriti seramai 18 orang mewakili 58.1% ialah responden yang bekerja dalam sektor swasta. Seterusnya, responden yang bekerja sendiri pula seramai 3 orang mewakili 9.7%. Manakala responden yang masih belajar terdiri daripada 2 orang dan mewakili sebanyak 6.4% serta 4 orang mewakili 12.9% pula responden yang tidak bekerja. Data ini menunjukkan responden yang bekerja di dalam sektor swasta lebih ramai berbanding yang bekerja di dalam sektor kerajaan, bekerja sendiri, pelajar dan tidak bekerja. Berdasarkan hasil kajian pada status perkahwinan responden menunjukkan seramai 14 orang responden yang masih bujang mewakili 45.2% telah diambil. Manakala seramai 17 orang responden yang telah berkahwin mewakili 54.8%. Dalam kajian ini tiada responden yang berstatus janda, duda dan baru direkodkan. Sambungan dapatan kajian bahagian B iaitu faktor-faktor berlakunya kes penderaan kanak-kanak di Malaysia. Okey, bagi pernyataan pertama, apa yang dapat saya rumuskan, seramai 10 orang responden yang menjawab kurang setuju dan setuju dengan peratusan sebanyak 32.3% dan seramai 9 orang menjawab setuju mewakili 29% dan paling rendah menjawab tidak pasti dan tidak setuju iaitu seramai seorang sahaja. Bagi pernyataan kedua, iaitu status perhubungan yang kurang baik antara anak dan juga penjaga. Dan dapat kita lihat daripada data tersebut, seramai 13 orang responden memilih setuju dan kadar peratusannya sebanyak 41.9%. Dan paling sedikit iaitu seramai seorang sahaja yang menjawab tidak setuju dan dalam pernyataan tersebut. Bagi pernyataan ketiga, iaitu budaya hidup yang negatif yang diamalkan oleh ibu bapa, dapat kita lihat daripada data tersebut, sangat setuju adalah paling ramai dijawab oleh responden iaitu seramai 19 orang dengan kadar peratusannya 54.8% dan paling sedikit iaitu seramai seorang saja yang memilih tidak pasti dan tidak setuju. Bagi pernyataan keempat, mengenai pengurusan sesebuah keluarga yang kurang efektif, menurut daripada dapatan kajian yang telah kita lakukan, seramai 15 orang responden bersamaan 48.4% memilih setuju dengan pernyataan tersebut, manakala 3 lagi orang responden menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Dan akhir sekali, pernyataan terakhir tentang sikap kurang bertanggungjawab pihak pengasuh dalam mengendali dan mengurus kanak-kanak. Seramai 15 orang bersamaan 48.4% menyatakan sangat setuju tentang pernyataan tersebut dan manakala seramai 3 orang lagi menjawab kurang setuju. Assalamualaikum, nama saya Nur Kristina Farahani binti Rosli. So hari ini saya akan bincangkan tentang hasil dapatan kajian mengenai persepsi dan tahap kepekaan masyarakat Malaysia mengenai kes penderaan kanak-kanak. Di tajuk yang kami pilih, persepsi dan tahap kepekaan masyarakat Malaysia mengenai kes penderaan kanak-kanak pada soalan gambar Raja 1, iaitu bila kali terakhir anda mengikuti perkembangan kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia. So berdasarkan hasil data yang kami peroleh, didapati paling ramai responden mengambil tahu tentang isu penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia pada sebulan yang lalu, iaitu seramai 13 orang responden. 13 orang responden bersamaan dengan 41.9%. Soalan yang kedua, yang manakah jenis penderaan yang lazimnya berlaku di kalangan bangsa penderaan kanak-kanak. So apa yang kami dapat berdasarkan Raja 2, jenis penderaan yang lazim berlaku di kalangan bangsa penderaan ialah penderaan fizikal dan emosi, penderaan seksual dan pengabaian,
Dan terdapat juga seramai 19 responden bersamaan dengan 61.3% yang setuju akan jenis kenderaan yang dinyatakan. Dan yang ketiga pula, sikap tidak ambil peduli terhadap persekitaran sekeliling dan pentingkan diri sendiri menjadi amalan masyarakat kini. Hal ini kerana individu tersebut bimbang akan digelar sebagai menjaga tepi kain dan lebih teragak-agak untuk membuat laporan penderaan kanak-kanak. So, apa yang kami dapat dari responden, didapati seramai 14 orang mewakili 45.2% bersetuju akan sikap tidak ambil peduli terhadap persekitaran sekeliling dan sikap pentingkan diri sendiri menjadi amalan masyarakat kini. Okey, untuk soalan yang seterusnya, sekiranya anda menghadapi situasi di mana melihat atau mendengar kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di keadaan sekeliling anda, apakah langkah terawal yang anda perlu ambil? So, berdasarkan rajah di atas, didapati seramai 28 orang mewakili 9.3% memilih melaporkan kes penderaan kepada JKM, pihak polis atau talian kasir di talian 15999 sebagai langkah awal jika melihat atau mendengar kes kanak-kanak yang berlaku di keadaan sekeliling mereka. Untuk soalan yang terakhir, apakah anda tahu sekiranya individu yang mengambil sikap berdiam diri daripada melaporkan kes penderaan kanak-kanak bakal berdepan dengan hukuman berat? So, berdasarkan apa yang kami peroleh, terdapat 13 orang responden iaitu bersamaan dengan 41.9% tidak pasti sekiranya individu perlu mengambil sikap berdiam diri daripada melaporkan kes penderaan kanak-kanak adalah bakal berdepan dengan hukuman berat ataupun tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Mai Puteri binti Syed Yahya. Saya akan menerangkan rumusan daripada kajian. Okey, rumusan bahagian A ialah demografi responden. Bilangan jantina responden adalah menunjukkan melibatkan golongan wanita lebih ramai daripada lelaki, dan umur responden menunjukkan bahawa kumpulan responden yang besar atau majoriti ialah responden yang dalam lingkungan berumur 21 tahun hingga 30 tahun, iaitu golongan remaja atau belia. Manakala bangsa responden terdiri daripada kebanyakan kaum Melayu, kajian ini menunjukkan bahawa responden yang bekerja di dalam sektor swasta lebih ramai daripada yang bekerja di dalam sektor kerajaan. Bekerja sendiri, pelajar dan tidak bekerja. Status responden hampir separuh daripada responden yang masih bujang dan separuh lagi yang sudah berkahwin. Rumusan bahagian B, faktor-faktor yang berlakunya kes penderaan kanak-kanak. Dapatan kajian mendapati faktor yang tertinggi berpunca daripada budaya negatif yang diamalkan oleh ibu bapa atau penjaga seperti masalah dada, kaki botol, masalah mental dan sebagainya. Sebagai punca lazim berlakunya kes penderaan kanak-kanak. Faktor-faktor ini seharusnya tidak boleh dibiarkan dan dipandang enteng begitu saja. Kesedaran dalam memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa wajar ditanam dan diterapkan dalam diri ibu bapa seawal sebelum mereka melangkah ke alam rumah tangga lagi. Kesedaran ini penting bagi mengawal tindakan dan sikap ibu bapa daripada mengamalkan amalan yang negatif serta bertentangan dengan agama dalam kehidupan mereka. Okey, pernyataan ini juga disokong oleh kajian lepas iaitu dari Baron dan Brian 2004. Penagihan dada menjadi salah satu faktor berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak. Hukum Islam sendiri telah menetapkan bahawa pengambilan dada dan arak adalah haram di sisi agama dan tidak kebiasaannya dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana kesan seseorang yang telah mengambil alkohol dan dadah adalah memabukkan serta menghayalkan minda seseorang. Individu yang mengambil dadah dan minum alkohol tidak akan dapat berfikir dengan waras dan maka mereka akan bertindak di luar kawalan atau akan bertindak mencederakan bahkan melakukan sesuatu yang luar batasan. Hal ini berkaitan dengan hal kemanusiaan serta boleh membunuh seseorang. Antara satu kes yang berlaku di mana seorang pengawal keselamatan yang berlaku di Malaysia telah dengan seorang kanak-kanak yang telah diperkosa di pondok kawalan pelaku tersebut, dan siasatan pihak berkuasa telah mendapati bahawa pengawal keselamatan itu telah di bawah pengaruh alkohol dan bertindak agresif. Individu yang mengambil alkohol dengan dos yang tidak terkawal dan memberi tindakan yang melampau terhadap provokasi berbanding dengan mereka yang tidak mengambil alkohol. Individu yang mempunyai personaliti agresif ini didapati tahap keagresifan semasa mabuk adalah lebih rendah berbanding semasa mereka tidak mabuk.
Rumusan bahagian C iaitu persepsi dan tahap kepekaan masyarakat Malaysia mengenai kes penderaan kanak-kanak. Rumusan mendapati bahawa tahap kepekaan dan kesedaran masyarakat adalah di tahap memuaskan. Mengenai kes penderaan kanak-kanak, masyarakat masih peka tentang isu tersebut, namun masyarakat kurang pendedahan tentang sekiranya tidak melaporkan kepada pihak polis bakal dikenakan hukuman sebab hampir 40% responden tidak pasti sekiranya tidak melaporkan kes penderaan tersebut bakal menerima hukuman. Menurut akhbar Berita Harian 2018, individu yang mengambil sikap berpeluk tubuh daripada melaporkan kes penderaan kanak-kanak bakal berdepan dengan hukuman. Menurut Berita Harian 2018, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Azizah Mohamad Dun berkata kewajipan itu selaras dengan pindaan Akta Kanak-Kanak 2001 yang diluluskan pada 2016. Sambungan dengan itu, menurut Datuk Azizah Mohamad Dun, 3 pihak iaitu pengamal perubatan, ahli keluarga dan pengasuh masing-masing mengikut Seksyen 27, 28 dan 29 Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016 wajib melaporkan sebarang kes penderaan. Hukuman penjara dan denda boleh diambil terhadap mereka yang tidak melaporkan atau mempunyai sebab munasabah berlakunya kes penderaan membabitkan kanak-kanak. Pihak lain yang secara tidak langsung tertakluk kepada pindaan akta ini untuk melaporkan kes penderaan kanak-kanak, anggota masyarakat menerusi peruntukan Seksyen 29E Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016. Walaupun tiada kewajipan berbuat demikian, masyarakat atau pihak selain daripada ibu bapa, pengasuh dan pengamal perubatan wajar menjalankan tanggungjawab untuk menangani kes penderaan. Selain itu, sebanyak 45% juga daripada jumlah responden masih teragak-agak untuk membuat laporan kes penderaan kanak-kanak kerana bimbang digelam menjaga tepi kain orang. Kenyataan ini juga disokong oleh artikel daripada Muhammad Hamzah 2014 dalam proses meningkatkan perlibatan masyarakat dalam tempoh melakukan kejadian dera ini. Semua pihak perlu memainkan peranannya secara maksimah tanpa wujudnya sebarang prejudis atau diskriminasi. Hal ini kerana kanak-kanak ialah insan yang lemah dan tidak berdaya. Jadi sekiranya mereka dianiaya, mereka tidak diperlakukan apa-apa tanpa bantuan daripada orang-orang sekeliling mereka. Dengan adanya perkhidmatan masyarakat umum, maka secara tidak langsung masalah penderaan dan pengabaian kanak-kanak ini dapat dikurangkan dan masa depan kanak-kanak mungkin akan lebih terjamin. Kaedah penambahkan kategori individu yang bertanggungjawab dalam undang-undang dari segi ada dilihat sebagai alternatif terbaik bagi menggalakkan orang ramai membuka mulut apabila mengetahui perlakuan kes dera dan menyebarluaskan maklumat berkenaan laporan mandatory melalui kempen membolehkan masyarakat cakna dengan adanya peruntukan undang-undang tersebut serta perlindungan kepada pengadu. Akhir sekali, diharapkan dengan wujudnya pindaan yang dicadangkan maka kes penderaan ini dapat dikurangkan. So kesimpulannya, penderaan kanak-kanak boleh berlaku dalam sebagai bentuk sama ada pengabaian fizikal, seksual, emosi ataupun psikologi. Okay, selain itu penderaan kanak-kanak adalah perbuatan yang sangat jahat dan dilarang sama sekali oleh setiap agama. Okay, ini kerana perbuatan itu seolah-olah bertujuan untuk memusnahkan atau mencalarkan aset penting negara pada masa hadapan dan memusnahkan sesama manusia. Okay, ingatlah bahawa anak-anak tu adalah amanah Allah SWT yang sangat suci dan bersih. Sebagai ibu bapa adalah dah menjadi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk mendidik anak-anak menjadi seorang yang baik, dan kita juga perlu jaga adab kita bila kita berada di rumah supaya anak-anak bila tengok kita diorang tak ada rasa macam takut ataupun diorang akan menjadi kasar ataupun ganas bila berada di luar. Okay, so haruslah sayang anak-anak dan jauhi daripada kes penderaan kanak-kanak kerana ia tak ada untungkan mana-mana pihak, malah dia akan menanggung dosa di hari kelak nanti. Okay, kebiasaannya punca kes penderaan ini adalah bermulanya daripada rumah. Okay, ibu bapa sepatutnya membela atau melindungi dan memelihara hak anak-anak bagi menjamin kehidupan mereka sempurna dan harmoni. Ibu bapa juga harus berusaha untuk membersihkan kasih sayang, memberikan kasih sayang dan juga perhatian secukupnya kepada anak-anak. Okay, jika terjadi kes penderaan kanak-kanak ini, kita sebagai ibu bapa, guru ataupun pihak kerajaan juga perlu bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah ini. Setiap pihak perlu bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Tak perlulah kita nak tendang jari kepada siapa-siapa. Okay? Malah pelbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi fenomena negatif sesuatu ketika dahulu, namun usaha tersebut bagaikan hujan yang turun ke atas pasir kerana usaha yang dilakukan tidak berterusan dan tidak mampan. Okay, oleh itu usaha baik ataupun yang diambil oleh setiap pihak haruslah dilakukan secara baik. Terima kasih.